Tajuk ke? Fadilah Tahniah. Tahniah. Pak ke bawah tu. Dia okey. Dia okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada dapat kita bersama-sama hadir dalam program Pendidikan Al-Quran dan Tasbirah yang akan sampaikan sebentar lagi. Jadi untuk memulakan majlis pada pagi ini, kita sama-sama menghayati selawat Maryam dan bacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Sadiq bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabbir Halo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berhormat Datuk Adib Azhari Daud Datuk Bandar Majlis Raja Baru, Raja Tuan Ali Miswan Yunus Diusul Majlis Raja Baru, Timnas Diusul Ketua Jabatan, seluruh keluarga Warga Raja Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini dapatlah kita bersama-sama menghayati program Pemberitaan Al-Quranul Karim serta tazkirah yang akan disampaikan oleh penceramah sebentar lagi. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Al-Quranul Karim, semoga Allah akan menjauhkan kita sekalian daripada segala penyakit wabak yang tak ini. Dan semoga juga kita sebagai warga Raja Baru akan sentiasa dapat rahmat, keberkatan, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati sekalian, pada pagi ini kita akan membaca dua surah, iaitu surah Al-Tariq dan surah Al-Ma'da yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Hanafi. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Mustafa Kamil. Majlis mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang diredam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi langit dan At-Tariq, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia At-Tariq itu. At-Tariq ialah bintang yang menembus sinaran cahayanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada sesuatu diri jua pun melainkan ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala bawaannya. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Setelah mengetahui yang demikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. Ia diciptakan dari air yang mani yang memanjur ke dalam rahim. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya yang hidup semula sesudah mati. Yawma tubla as-sarair. Yawma tubla as-sarair. Pada hari didedahkan segala yang terpendam di dalam hati dari i'tikad, niat dan lain-lainnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan yang untuk membela diri dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Was-samaa'i dhatir raj'i wal-ardi dhatir sad'i. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus yang sebenar. Wa ma huwa bil hazl. وما هو بالحزن. Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad bermati-matian menjalankan rancangan jahat, dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. Yang telah menciptakan yakni sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. Dan yang telah mengatur yakni keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. Dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. Kemudian ia menjadikan yakni tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering yang berubah warnanya kehitam-hitaman.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى. Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya Ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku, yang nyata dan yang tersembunyi. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara, agama yang mudah diterima oleh akal yang sehat. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna, yakni dan sudah tentu berguna. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. Kerana orang yang takut, yakni melanggar perintah Allah, akan menerima peringatan itu. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Dan sebaliknya, orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Ialah orang yang akan menderita bakaran api neraka yang amat besar azab siksanya. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. Sesungguhnya berdayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. Yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. صدق الله العظيم صدق الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati delegasi Datuk Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang saya muliakan Ketua Jabatan, para pegawai dan seluruh warga Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, hari Khamis. Sekali lagi kita sama-sama dapat menyertai majlis membudayakan Al-Quran. Dapat kita baca dua surah daripada juzuk yang ke-30, surah yang ke-86 dan yang ke-87, surah At-Tariq dan suratul A'la. Moga-moga apa yang kita bacakan ini sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ujungnya nanti di hari kiamat inilah ayat-ayat dan inilah mukjizat Al-Quran yang bakal berikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kerana Nabi SAW selalu mengingatkan kita, iqra'ul Quran, saranan Nabi baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya nanti Quran ini pada hari kiamat dia akan datang pada tuan dia, syafi'an li ashabihi, dia akan berikan syafaat, dia akan berikan pertolongan. Quran akan datang berikan pertolongan, berikan syafaat kepada pembaca Al-Quran. Jadi sudah tentu majlis-majlis seumpama ini yang temanya Al-Quran, baca Quran, tadabbur Quran, tafsir Quran. Kalau di masjid surau budaya Al-Quran, apa pun majlis yang berkaitan dengan kalam Allah, moga-moga kita semua mendapat kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita lihat dalam dua surah ni. Surah yang ke-86-87 ini, surah yang banyak mengingatkan kita agar jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berfikir tentang keajaiban, tentang kebesaran dan keagungan Allah. Kalau surah yang ke-86, surah At-Tariq, surah ini bermula dengan sumpah dari Allah. Dalam Al-Quran kita akan jumpa 15 surah. Seluruhan Al-Quran ada 114. Ada 15 surah yang bermula dengan sumpah. Demi langit, demi bulan, demi matahari, demi duha. Kalau ikut tertib daripada awal, daripada kita baca juzuk 1, juzuk 2 sampailah surah yang ke-86 ini merupakan surah yang ke-8 dari 15 surah yang bermula dengan sumpah dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kalau nak bersumpah, Allah sumpah dengan mana-mana makhluk ciptaannya. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba ni sumpah dengan nama Allah, demi Allah. Tapi kalau bagi Allah, Allah boleh bersumpah dengan mana-mana juga makhluk ciptaannya, demi matahari, demi bintang, demi bulan dan sebagainya. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi yang berjalan, yang bergerak. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran kalau kita perhatikan ada dua ungkapan yang menceritakan tentang langit. Satu Allah gunakan kalimah as-sama. Satu lagi kalau kita perasan Allah gunakan kalimah as-samawat. Khalaqas samawati wal ard. Allah menjadikan 7 lapisan langit. Kalau perkataan as-sama, sikit kita ambil ilmu bahasa Arab, perkataan ini merujuk kepada yang lebih umum. Apa makna lebih umum? Ulama tafsir kata apa-apa yang berada di atas, di bahagian atas, semuanya termasuk dalam kumpulan as-sama. Kalau as-samawat, 7 lapisan langit. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Tapi kalau was-sama, apa-apa jugalah berada di atas kita ni. Sama ada langit ataupun segala macam bintang, planet ciptaan Allah berada dekat atas arasy Allah dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta kita perhatikan, kita hidup dekat bumi ini, di atas kita, naungan kita, payung kita dekat atas ini langit dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar diciptakan langit kosong begitu aja, tapi diciptakan juga bintang, planet,
yang menghiasi langit. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Mulk, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menghias, cantikkan. Hias mana dapat cantikkan? Kami cantikkan langit, kami hiaskan langit ini dengan lampu-lampu. Bukan lampu macam kita kat dunia ni, tapi lampu itu, cahaya itu maksudnya bintang-bintang. Kalau kosong je langit, gelap itu, kita rasa macam kosong. Tapi bila Allah hias, Allah bagi cantik, maka Allah nyatakan itu sebahagian daripada tanda keajaiban yang kamu dapat saksikan. Dan ujungnya kita akan dapat lihat ya Allah betapa kerdilnya hidup kita sebagai hamba ini, hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil. Kemudian bila surah ini bermula dengan sumpah ni, dia ada cerita jawapan ni. Apa Allah nak respon tentang apa ni? Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jawapan bagi sumpah yang telah Allah sebutkan tadi, demi langit, demi bintang dan sebagainya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap jiwa, setiap makhluk pasti akan ada malaikat yang mencatat. Nak ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala ini amat detail, amat terperinci dalam ciptaannya. Sama dengan surah berikutnya. Kalau surah Al-A'la pun sama temanya. Allah nak bagi tahu betapa telitinya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar cipta, tapi sempurnakan penciptaan. Manusia kalau buat sesuatu dah buat siap, tapi mungkin ada masalah, mungkin cepat rosak, mungkin tak berapa sempurna. Tapi ciptaan Allah, Alladzi khalaqa fasawwa. Allah cipta, Allah sempurnakan kejadian. Berapa banyak keajaiban kita boleh nampak dalam diri kita sendiri. Kan berapa ratus ribu kilometer saluran darah, macam mana sistem pernafasan, penghabaman, bagaimana pergerakan orang saraf dan sebagainya. Baru cerita diri kita ni, belum cerita yang luar-luar yang jauh, bulan, bintang, langit dan sebagainya. Sesungguhnya dengan segala macam keajaiban ini, Allah minta kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dua surah ni, falyanzuril insanu mimma khuliq. Surah At-Tariq, Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan highlightnya pun cerita tentang kejadian manusia yang hidupnya banyak melakukan kesombongan, mungkin cakapnya besar dan sebagainya. Kamu diciptakan daripada apa, kata Allah? Asalnya kamu ni daripada air mani yang akhirnya masuk dalam rahim ibu kamu, dan itulah asal kehidupan manusia ini. Kalau dalam surah Al-A'la, surah berikut, Allah ceritakan pula penciptaan tumbuh-tumbuhan, binatang. Surah At-Tariq cerita tentang manusia. Surah yang berikut, yang ke bawah tu, surah yang ke-87, cerita tentang tanaman, cerita tentang binatang. Jadi cantik, dua surah ini dia ada saling berkait. Sambung ceritanya, penyempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, daripada ciptaan kamu kat dunia ini, yang akhirnya semua sekali akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Kemudian antara perkara lain dalam surah At-Tariq yang kita baca ni tadi, kita tengok ada sedikit apa kita panggil pertentangan. Hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan segala yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Hari yang Allah akan bukakan, ditayangkan balik segala apa yang mungkin orang tak tahu dekat dunia. Hari kiamat akan dibongkarkan balik. Dia pun apa? Dia beritahu kepada seluruh manusia. Sekarang ni kita tengok, ambil sikit keadaan kita hari ni. Manusia bila buat sesuatu, dia kalau boleh, apa yang kalau buat ni boleh viral kan? Orang masuk dekat FB ke Insta ke apa view ni kan, kalau masuk dekat YouTube ke apa ke, macam mana nak pastikan 100,000 yang view ataupun berapa juta orang berapa nak jadi YouTuber kan, berapa ramai kita nak jadi orang lain nak follow kita lagi kan. Kenapa sikit sangat, adalah kaedah dia untuk kita nak pastikan ramai yang boleh view kan. Hari kiamat orang fikir terbalik pula, macam mana kau nak pastikan dia orang tak tahu benda ni. Terbalik dekat dunia hari ni, manusia cari jalan macam mana biar puasa viral ni boleh makan apa satu dunia boleh tahu kan. Hari kiamat manusia tak nak tahu, kita tak nak tahu ni, tapi Allah akan bukakan yauma tublas sarair. Kerana apa? Kebanyakan yang ditayangkan esok di hari kiamat sesuatu yang
mendatangkan keaiban, kita seaib. Kalau boleh tak nak orang tahu. Sebab itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi bagi formula bagi kita. Manusia ni, Nabi cerita kita ni banyak kelemahan. Orang nampak mungkin orang ni hebat, orang ni serba boleh, orang ni macam-macam kelebihan lah. Tapi kenapa orang tu nampak yang baik-baik? Sebab Allah tutup keaiban kita. Kalau orang tahu ni sampai saya pasal kita, ya Allah, terus sungguh je. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi SAW, macam mana hari kiamat nanti keaiban-keaiban kamu itu ditutup. Ini cerita yang belas sarair. Allah akan dedahkan semua. Banyak benda kekurangan dalam diri kita ni. Maka Nabi bagi formula apa? Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa dekat dunia ini yang suka menutup, yang suka kata orang tak apalah, kan ni keaiban dia tak payah cerita lah. Itu tutup keaiban. Yang cerita ni bukan cerita untuk maslahah, bukan cerita kalau contoh orang berada di bidang apa kehakiman, orang cerita nak cari saksi, itu lain. Tapi ini cerita sengaja nak mengaibkan orang. Nabi bawakan hadis itu tadi, siapa yang dalam dunia ini menutup keaiban, Allah akan tutup keaiban di hari kiamat. Jadi kita terselamat di hari kiamat disebabkan kita suka menutup keaiban, kelemahan orang lain. Dan setelah Allah bawakan cerita tentang ciptaan langit, tentang asal usul kejadian kita, kamu kena ingat hidup dekat bumi ini bukanlah berasingan dengan langit. Bukan bumi buat hal bumi, langit buat hal langit. Tapi kita dekat bumi ini menerima apa juga yang Allah turunkan dari langit. Dan kitaran itu berterusan. Apa yang ada dekat bumi naik ke langit, apa dekat langit turun ke bumi. Was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang sentiasa menurunkan apa yang diterima, langit yang mengembalikan apa yang diterima. Dalam tafsir dia membawa dua maksud. Satu, ayat ini, ayat yang ke-11 dalam surah At-Tariq, menceritakan proses dari segi penciptaan hujan, kejadian hujan. Kan ada air, kemudian matahari menyejat air naik ke atas, kemudian kita tengok awan banyak mendung turun balik. Kitaran itu berterusanlah, turun hujan dan sebagainya. Itu saja. Yang kedua, maksud langit yang menurunkan sesuatu yang dia terima berkaitan dengan apa juga amalan yang manusia buat, semua akan dinaikkan ke langit. Hadis-hadis banyak menceritakan amalan kita ni yang kita buat semua akan dinaikkan ke langit. Yang baik ke yang buruk dan sebagainya akan naik ke langit. Dan apabila hidup dekat dunia, hidup ni sebagai orang yang melakukan amal-amal yang soleh, kebaikan itu naik ke langit, maka akhirnya yang turun apa? Rahmat daripada Allah. Sebab itu doa kita lepas solat duha, Allahumma in kana rizqi fis samai fakanzilu. Wahai Tuhan, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Mana kita tahu rezeki ke langit? Banyak diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dan contoh kata Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama, dia kata apa? Kalau manusia ini hidup jadi orang yang banyak istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, naik ke langit ni, maka dengan banyak beristighfar menjadi pembuka jalan kepada manusia ini agar bertambah rezekinya dari Allah. Kalau orang tanya pada aku kan jadi, apa amalan orang rezeki? Istighfar. Sebagai istighfar, amalan kamu tu naik ke langit, pintu langit akan terbuka dan langit akan turunkan balik kebaikan-kebaikan yang kamu hantar ke sana, pulang balik daripada langit turun ke bumi dalam bentuk rahmat daripada Allah. Jadi semuanya itu kita lihat proses kehidupan yang Allah aturkan sangat cantik. Ujungnya dalam surah At-Tariq ini Allah menceritakan hal berkaitan dengan Al-Quran. Innahu laqawlu fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu kata-kata daripada Allah yang disebutkan sebagai pemutus. Dan ujungnya lagi Allah ceritakan tentang berita gembira buat Nabi SAW. Dua-dua surah ni ada, surah At-Tariq ada, surah Al-A'la ada. Berita gembira tentang apa? Sejauh mana pun perancangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang nak sekat dakwah Nabi ini, Allah berikan jawapan wa akidu kaida. Mereka merancang untuk gagalkan kamu wahai Muhammad. Aku juga merancang bagaimana nak memastikan agama itu akhirnya berada dalam keadaan yang berbalik. Mana yang
lebih hebat, kuasa manusia ke kuasa Allah. Pastikanlah manusia mereka mengatur kalau boleh nak bunuh Nabi, nak penjarakan Nabi, nak senyapkan Islam dekat muka bumi, tapi nampaknya mereka gagal. Sabar wahai Muhammad, sesungguhnya orang kafir itu lama-lama mereka akan lenyap, mereka akan tenggelam dengan kegemilangan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Itu sedikit rumusan awal daripada surah At-Tariq. Baik, kaitan dengan surah yang berikut, surah Al-A'la. Dua-dua surah ni surah yang ada saling berkait. Kalau dalam hadis Nabi SAW daripada sahabat bernama Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Nabi baca surah ini pada hari Jumaat, solat Jumaat. Rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Nabi baca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Anu kawan yang nunggu ni solat Jumaat. Kalau pagi surah Sajadah. Jadi solat Jumaat, rakaat pertama baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Surah Al-A'la ni mana dia? Yang maha tinggi, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu arahan, saranan daripada Allah. Sabbihisma Rabbikal A'la, bertasbihlah kamu memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ada sekian antara amalan yang paling mulia dekat muka bumi ini. Amalannya, fikirnya, tasbih. Berapa banyak jenis-jenis tasbih, amalan yang namanya tasbih ini yang boleh kita amalkan dan mempunyai fadilah yang tertentu. Sebagai contoh, kita kongsikan beberapa perkara. Pertama, Nabi SAW sebutkan, siapa yang dapat mengamalkan tasbih ini, kalimahnya apa? Subhanallah wa bihamdih. Itu kalimah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Satu hari 100 kali. Sikit di bawah kita buat dengan baca berapa minit dia. Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah yang segala kepujian dan sebagainya. Siapa dapat baca 100 kali, tak ada satu amalan lain yang boleh menandingi hamba Allah ni tadi. Cantik sempurna. Bila amalan itu tadi dilakukan 100 kali, Subhanallah wa bihamdih, 100 kali. Yang kedua, ada juga yang disebut oleh Nabi SAW, hadis riwayat Salman Al-Farisi. Nabi ajar, kata Nabi, wahai Salman, nak tak aku ajar kepada kamu satu tasbih yang diamalkan oleh Nabi Yunus. Tasbih ini lengkap, komplit. Dia ada kalimah tauhid, dia ada tasbih, dia ada taubat. Kalimah tauhid, kalimah tasbih, kalimah yang merujuk kepada taubat. Maka tasbihnya berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih kita kenal, tapi dipakai tasbih Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pun fadilahnya besar juga. Mungkin ada sebagian orang baca sujud akhir ketika solat hajat. Ada orang mungkin jadi amalan dia baca satu hari 10 kali. Tapi ala kulhan namanya tasbih. Begitu juga yang kita baca zikir lepas solat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Semuanya itu merupakan respon kepada arahan dari Allah, Sabbihisma Rabbikal A'la, bertasbihlah kamu memuji Allah yang maha tinggi. Baik, kalau kita cerita tadi surah At-Tariq cerita tentang manusia. Surah Sabbihisma Rabbikal A'la ini cerita tentang binatang, cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Sempurna kejadian alam ini. Sama ada bumi dan langitnya, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya itu diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan ajar kamu wahai Muhammad baca Al-Quran ini satu ayat demi satu ayat, dan kamu tak akan lupa kecuali perkara itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ajar kamu, Allah akan pimpin kamu satu demi satu ayat yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan sekarang kerja kamu wahai Muhammad, kamu sampaikan kepada orang. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kamu kena sampaikan, ceritakan kepada orang. Sebab tuan sekalian, dalam hidup kita ini
kita mudah-mudahan jadi orang baik, dan kemudian kita berkongsi kebaikan serta kita ajak orang lain sama-sama untuk jadi orang baik. Okay? Kita dah baik, berkongsi kebaikan. Step yang berikut, ajak orang lain buat baik. Sebab kita bukan seorang-seorang nak masuk syurga, saling mendoakan antara satu sama lain. Okay? Kita tak nak kerana satu perkataan yang diungkapkan itu kesilapan yang telah dibuat sekian lama, tiba-tiba menjadi asbab penghalang kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak naklah macam itu. Kerana kita tahu azab yang disediakan nanti di hari kiamat dalam neraka itu bukan jalan-jalan. Kalau syurga, sesuatu tak pernah kamu dengar, tak pernah kamu lihat, tak pernah kamu terfikir dalam hati, maka neraka pun macam itu juga. Sehingga kan orang yang dibakar, diberikan azab dalam neraka itu, Allah letakkan apa dia punya kedudukan orang ni, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka ni tak mati, tak hidup. Kita baca ayat tentang syurga, mereka hidup dalam syurga buat selama-lamanya. Hidup dalam syurga. Sekarang kita hidup, lepas ni mati, kemudian dibangkitkan semula ke padang mahsyar. Akhirnya orang beriman masuk dalam syurga, hidup kekal buat selama-lamanya. Tapi kalau neraka pula, dia ada thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Sudah bayangkan ayat ni kan, tengok keadaan ni. Mereka ini kalau contoh yang diazab, dibakar, nanti mati. Nanti prosesnya itulah, azabnya berterusan. Hidup lagi, kemudian azab lagi, hancur binasa, hidup lagi, mati lagi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi untuk nak menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara sedemikian, doa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini perlu dijaga baik-baik. Sebagai contoh, saranan Nabi SAW, amalan terbaik, ringkas saja amalan dia. Setiap lepas subuh, lepas maghrib, baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Kenapa 7 kali? Moga-moga 7 pintu neraka itu ditutup. Allahumma ajirna minan nar, wahai Tuhan kami, peliharalah kami, selamatkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Jadi antara perkara lain yang jadi perlindungan perisai dalam hidup kita ni, fikir-fikir yang kita baca setiap kali lepas solat. Kemudian Allah bagi formula lagi dan selamat macam mana? Ada 3 perkara. Pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Cucikan diri maksud macam mana? Kita fikir apa benda yang kita nak buat kebaikan yang menyebabkan bahagian kanan kita, timbangan amal kita tu makin banyak, dan apa lagi perkara yang salah silap kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup orang beriman, dia fikir itu je. Apa bekalan yang aku nak buat supaya akhirnya amalan kebaikan aku banyak, dosa aku kosong. Itulah yang dia fikir. Dan apa amalan yang aku nak buat, apa benda yang kalau ada dosa salah silap itu dihapuskan oleh Allah. Jadi yang baik-baik itu banyak, yang menghapuskan kesalahan banyak pula. Nabi sebut dalam satu hadis, tahukah kamu amalan-amalan yang boleh mengangkat darjat kamu di sisi Allah dan boleh menghapuskan salah silap kamu yang dulu-dulu? Orang yang sentiasa berwudu, datang ke masjid, melangkah kaki ke masjid dan menunggu solat demi untuk solat berikut. Mana hidup dia dengan masjid, Nabi wudu pergi masjid, balik nanti sembahyang amal lagi, azan lagi, pergi masjid lagi. Kitaran seperti itu meninggikan darjat, menghapuskan dosa, selamat hamba dia masuk dalam kumpulan yang terbaik. Jadi hidup kita nak fikir apa agaknya amalan yang boleh aku buat lagi, apa benda yang kita boleh buat sehingga akhirnya tak ada dosa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang memperbaiki diri. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, orang yang selalu sebut nama Allah. Orang yang selalu sebut nama Allah. Tak kiralah kita ni bekerja di Japan ke, bekerja dari rumah ke, tak bekerja ke, ataupun tak mana pun posisi kita ni, mudah-mudahan hidup kita sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga dan selamat, fasalla, orang yang berterusan ataupun istiqamah solat dalam keadaan yang khusyuk. Jadi yang pertama bersihkan diri, yang kedua ingat Allah, yang ketiga sembahyang.
maka selamatlah kita daripada tempat yang tak baik besok di hari akhirat. Malangnya manusia ini, seperti mana diceritakan pada penghujung ayat ini, ramai manusia yang cenderung kepada hidup dunia yang sementara. Khutbah Jumaat dengar setiap minggu. Ketahuilah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan buat sementara, apa lagi, dan akhirat adalah tempat yang kekal buat selama-lamanya. Ini ayat 16, ayat 17 surah Al-A'la. Diterjemahkan macam tu lah. Dunia sementara, umur kita mungkin sampai minggu esok, lusa, minggu depan, tahun depan. Mungkin beberapa tahun lagi, kita tak tahu umur kita ni. Yang kita pasti, wal akhiratu khairun, hari akhirat jauh lebih baik, wa abqa, dan kekal, tak ada penghujung. Syurga ni kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, orang masuk syurga ni, hari ni masuk, dah tak pernah tengok, tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah terfikir dalam hati, dah dapat nikmat syurga ni. Hari ni masuk, esok tambah lagi, lusa makin tambah lagi, makin mana dah dapat tu, dah hebat lagi, esok tambah lagi, lusa tambah lagi. Sahabat kata ya Rasulullah, upgrade syurga ni dari segi makin baik ni sampai bila? Kata Nabi, sampai bila-bila, takkan berpenghujung. Kita kat dunia ni dapat masuk satu tempat yang hebat, macam itulah tempatnya. Kita menginap satu tempat yang selesa kan, berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, macam itulah tempat dia. Mungkin agak ditambah dari segi makan minum je kot, itu pun kalau tambah, kadang-kadang sama je. Tapi syurga ni yang dah dapat pada hari pertama ni, kedua, ketiga dan seterusnya, sampai bila ya Rasulullah nikmat itu akan berterusan, makin lama makin hebat, sampai bila-bila. Yang ini menjadi sepatutnya rebutan bagi orang-orang yang beriman, yang sentiasa kita bayangkan inilah semua ingatan yang Allah offer kepada mana-mana hamba yang memikirkan kehidupan yang lebih kekal abadi esok di hari akhirat. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua peringatan-peringatan ini, cerita tentang tasbih, cerita tentang kejadian manusia, kejadian binatang, tumbuh-tumbuhan, cerita cara nak selamat dan sebagainya, semua perkara ni dulu dah cerita kata Allah. Inna hadza la fi suhufil ula. Dulu dah diturunkan, dah cerita dah dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bukan kitab suhuf. Suhuf ni apa? Dia terjemahkan lembaran. Kalau kitab yang lebih tebal, kitab dia ada 4 saja. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tapi cerita-cerita tentang ni yang kita baca dalam surah Al-A'la ini, dulu dah cerita dah dekat mana ni? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam suhuf ataupun lembaran kitab Nabi Allah Ibrahim pun dah ada, dalam suhuf Nabi Musa pun dah ada juga. Jadi Nabi Musa disebut nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara Nabi yang dapat dua-dua, lembaran pun dapat, kitab pun dapat. Kitabnya kitab Taurat, dan Nabi Musa juga menerima satu lagi yang dipanggil sebagai suhuf. Seorang Nabi yang banyak berhadapan dengan tekanan, ancaman, hukutan daripada Bani Israel. Allah berikan suhuf, Allah berikan kitab supaya mereka ni, wahai Bani Israel, kamu terus berwaspada hidup di muka bumi, jangan sampai kamu langgar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua surah ini, tuan-tuan sekalian, kita di rumusan yang ada macam mana, kita diminta perhatikan ciptaan Allah, dan ujung kita akan sedar kita ni terlalu kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil sangat kita ni, maka kita agungkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan muliakan Allah, bertasbih kepada Allah, fikir kepada Allah, moga-moga kita ni seorang hamba yang asalnya dicipta dalam keadaan hina di sisi Allah, ujungnya nanti akan dipanggil sebagai hamba-hamba yang mulia dan akan diletakkan di tempat yang mulia, yaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keberkatan Al-Quran yang kita baca ini, yang sama-sama kita dapat ambil manfaat, Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam orang yang sentiasa berwaspada, orang yang terus dapat peringatan, dan diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita ni mudah-mudahan semua ni terselamat daripada perkara-perkara yang lama, yang sia-sia. Mudah-mudahan kehidupan kita, kematian kita, dan kehidupan kita sekali lagi esok hari kiamat berada dalam peliharaan, kasih sayang dan juga
bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Tuhan, kami ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.